mesti ada di kalangan pelajar apabila sudah habis belajar ingin menyambungkan pelajaran dalam jurusan kejuruteraan mekanikal. So, dalam video kali ini saya akan berkongsi kepada anda 4 perkara umum yang berkaitan dengan kejuruteraan mekanikal. Pertama sekali, apakah yang dipelajari dalam kejuruteraan mekanikal? Kedua, apakah subjek yang dipelajari dalam kejuruteraan mekanikal? Dan yang ketiga, ilmu apakah yang diperlukan untuk kejuruteraan mekanikal? Dan keempat, ada mechanical marine, mechanical automotive, mechanical bahan dan sebagainya. Apa tu? InsyaAllah saya akan kongsi bersama anda. Pertama, apakah yang dipelajari dalam kejuruteraan mekanikal? Kejuruteraan mekanikal adalah kejuruteraan yang membicarakan apa yang berkaitan tentang pergerakan. Berkait dengan perkataan mekanikal iaitu mekanik, apa sahaja yang berkaitan dengan pergerakan anda akan pelajari. Tidak kiralah sama ada air, udara, apa sahaja yang berkaitan dengan pergerakan anda akan pelajari. Pelajari macam mana, bagaimana ia bergerak dan apa yang menyebabkan ia bergerak. Sebagai contoh, daya, haba. Semua ini anda akan pelajari. Satu keadaan tidak bergerak, itu dinamakan statik. So, apa yang boleh kita belajar pada statik? Statik adalah sangat penting, adalah fundamental kepada banyak kejuruteraan. Termasuklah otomotif ke even civil perlu faham statik dengan lebih mendalam. Yang kedua, apakah sahaja yang dipelajari dalam kejuruteraan mekanikal? Saya boleh kategorikan kepada dua, iaitu apabila objek yang belum bergerak dengan objek yang selepas bergerak. Objek yang sebelum bergerak adalah kita namakan subjek statik. Objek yang sudah bergerak kita namakan dinamik. Untuk perangai air dan udara, kita panggilkan benda alir. Untuk haba, kita panggil termodinamik. Untuk mengawal pergerakan ini semua, kita boleh belajar subjek kawalan dan instrumentasi. Okay, yang ketiga, ilmu pengetahuan apakah yang perlu untuk belajar kejuruteraan mekanikal. Okey, bila anda semua ingin masuk kejuruteraan mekanikal, tentulah ada syarat-syarat tertentu yang membolehkan anda masuk ke dalam subjek ini. Tetapi, subjek-subjek yang memang perlu anda faham dan mahir adalah subjek pertama sekali matematik tambahan dan juga fizik. Kenapa saya katakan demikian? Sebab ilmu ini anda akan guna banyak dalam pengiraannya. Sebagai contoh, subjek berkaitan dengan vektor. Vektor yang anda belajar mungkin di tingkatan 5 ataupun tingkatan 4 itu sangat berguna apabila anda untuk selesaikan masalah berkaitan dengan statik, berkaitan dengan dinamik dan juga berkaitan dengan benda alir. Siapa sangka dulu anda belajar seperti apa gunanya subjek ini, banyak sangat digunakan ketika ini. Termasuklah juga subjek-subjek yang penting dalam matematik tambahan seperti subjek metrik yang kita belajar nombor banyak tu, apa gunanya? Sangat-sangat penting dan sangat-sangat berguna apabila anda belajar dalam subjek finite element ataupun unsur ketidakterhinggaan. Okey. Fizik bila digunakan, seperti anda tahu, fizik apabila dimakan berat air, tekanan, semua sangat berguna. Jadi, untuk belajar subjek kejuruteraan medical, kuasailah matematik dan kuasailah fizik. InsyaAllah anda tidak akan menghadapi sebarang masalah. Yang keempat, ada mechanical marine, ada mechanical automotive, ada mechanical, macam-macam mechanical di belakangnya. So, apa kena dengan mechanical yang tak ada apa-apa ni? Okay. Untuk tahun pertama, biasanya orang yang mengambil subjek kejuruteraan mechanical ini, walaupun apa di belakangnya, tetap akan belajar benda yang sama. Tahun pertama, tetap akan belajar subjek seperti statik, subjek seperti dinamik, benda alir pada tahun pertama. Dan apabila biasanya tahun akhir, mereka akan dipecahkan. Sebagai contoh, apabila anda mengambil kejuruteraan marine, mungkin sebelum ini anda belajar statik untuk buat apple yang tidak bergerak, tapi kali ini anda akan belajar tentang bagaimana tayar ketika dalam statik dan bagaimana tayar ketika dalam keadaan dinamik. Sama juga seperti sistem brake. Kalau dulu anda belajar brake mungkin dalam secara umum, tapi apabila anda masuk dalam kejuruteraan mechanical, anda akan belajar sistem bagaimana nak kawal brake, berapa daya yang diperlukan dan sebagainya. InsyaAllah ini yang saya dapat kongsikan bersama anda. Akan datang saya akan kongsikan lebih banyak lagi video mengenai kejuruteraan mekanikal dan juga kejuruteraan lain untuk tatapan anda semua. Sekian, terima kasih.